Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Ya Allah ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin limpah dan kurnianya kita bertemu pada pagi barakah lagi mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha kita dan diambil kira sebagai amal bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bertemu pagi ini dengan membawa satu lembaran baru, iaitu hari ini hari pertama darurat dilaksanakan bersamaan juga dengan hari pertama PKP atau MCO 2.0, ya. Jadi Movement Control Order 2.0 ataupun Peraturan Kawalan Pergerakan 2.0, dan bersama dengan darurat yang kita semua dah tahu akan memberikan kepada kita beberapa impak sebenarnya. Kitalah yang menguruskan impak tersebut, sama ada kita menerima secara positif. Positif ni hari ni nak sebut pun bimbang-bimbang. Kalau dia kata saya positif, kita kena tanya positif apa. Na'udzubillahi min zalik, tak maulah positif tu positif COVID, ya. Tapi positif yang kita maksudkan pada saat ini, pagi ini, ialah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sedang berlaku ini. Pun begitu, kita tidak boleh berhenti untuk sentiasa berusaha bagi memperelokkan, bagi mengubah keadaan diri kita sendiri. Itu adalah antara perintah Allah yang telah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih yang sedang menonton. Walau jumlahnya 17 orang saat ini, dah jadi 20. Perbanyak-perbanyakkan dengan kita share, kita copy link, kita share di WhatsApp, Telegram, ya. Kita share di FB masing-masing, di Instagram dan sebagainya, agar kita ajak orang buat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin hadirat rahimakumullah, kita sama-sama menyumbang kepada pembangunan dakwah di Malaysia, ya, iaitu kepada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara pada pagi ini, ya, dan yang menguruskan ataupun menjalankan tanggungjawab teknikal ialah Ustaz Wan Muhammad Haris kita. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Wan, jazakumullah ahsanal jaza. Inilah antara usaha dakwah, ya, yang kita lakukan. Itu tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan lain. Yang kita buat ialah harapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika dihubungi oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara melalui Ustaz Wan, dia kata, Ustaz, kita nak buat tazkirah ini, ya, sebagai satu usaha kebajikan.
buat kebajikan. Kebajikan tu ada banyak pecahan-pecahan dan jalan-jalan dia, ya. Tapi yang ini betul-betul mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Untuk habuan dunia, manusialah boleh lihat kita, ya. Untuk kita bercakap pagi ini. Lain daripada itu ialah kita harap redha Allah. Saya kata bagus, jom kita buat. Terima kasih juga kepada barisan asatidah yang tak pernah berkira apa-apa pun, melainkan untuk bersama-sama berdakwah. Adakah kita perlu menyebut perkara ini sebagai perkara yang dianggap mengungkit kebaikan? Tidak. Kita sebut sebegini sebab kita nak ajak orang sama-sama ikut kita untuk buat kebajikan seperti ini. Ya. Inilah hadirin hadirat rahimakumullah yang disebut oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Apa yang disebut? Dia kata, kamu semua, ya, bekerjalah bersungguh-sungguh seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ya, ka'annaka ta'ishu abada. Kerja sungguh-sungguh. Orang tanya kita, kenapa kerja sungguh-sungguh ni? Mestilah aku nak hidup selama-lamanya. Takkan kalau susah nak susah sepanjang masa sampai tak sudah-sudah. Immortal. Ya, infinity umur. Tak ada. Tak mati-mati. Ya. Tapi Sayyidina Umar juga kata dalam pepatah tersebut, yang baris yang kedua, dia kata beribadahlah bersungguh-sungguh seolah-olah kamu akan meninggal pada besok hari. Ka'annaka tamutu ghadan. Jadi yang ini satu perkara yang kita mesti ambil berat, ya. Bekerjalah kamu bersungguh-sungguh seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kamu bersungguh-sungguh seolah-olah kamu akan mati pada keesokan harinya. Ini yang kita pegang pada hari ini. Walaupun si MCO 2.0 kita teruskan kehidupan kita, ya. Kalau nak kata cara biasa tak boleh, kita kena ubah cara dia. Kalau pergerakan kita itu dulu mungkin tak ada had 24 jam, ya, tapi sekarang ada had-had yang ditetapkan, maka kita uruslah ke jalan yang terbaik, iaitu jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang menonton, dan silakan untuk komen, untuk like, untuk share, dan untuk bagi sumbangan kepada Majlis Dakwah Negara seperti nombor akaun yang tertera di bahagian bawah tu. Kalau tengok bahagian bawah tu, ya, yang crawler dan sebagainya tu, dekat situ, ya, dekat situ. Baik, kita sambung perihal perkara-perkara yang menyelamatkan siri yang kedua. Untuk siri yang pertama, kita telah sampai pada bicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai atau mengasihi, menyayangi at-tawwabin. At-tawwabin ni siapa dia? Iaitu orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia juga sentiasa menyukai orang-orang yang disebut mutatahhir. Mutatahhir ini ialah, kita nak sebut macam mana? Dia ada dua dia ada mutatahhir ke mutatahhar. Ayat ni kata mutatahhirin, Ustaz. Mutatahhir ini ialah orang-orang yang menyucikan dirinya sendiri. Satu, dia bertaubat. Yang kedua, dia menyucikan diri dia. Mutahhar dengan mutahhir itu dia lain. Dia lain, ya. Yang menyucikan diri lain, yang disucikan lain. Tak apa, itu sekadar ilmu-ilmu sisipan tambahan yang lain. Ini ayat daripada suratul Baqarah, ayat yang ke-222. Maka di situlah kita berhenti pada siri yang pertama, seingat saya, ya. Insya-Allah kita akan teruskan kepada siri yang kedua, sambungan daripada bicara perihal yang menyelamatkan, iaitu perkara berkaitan dengan taubat. Jadi ini perkara pertama dalam bab yang selamatkan kita dunia dan akhirat, taubat.
Ingat, kalau orang tanya kita, macam-macam dah jadi ni, ya, nak buat apa sekarang ni? Taubat. Taubat. Sebab itu kalau kita lihat pelbagai dalil, hujjah dan sarana daripada Al-Quran, Al-Hadis, ijma' para ulama, ya, kata cendekiawan serta apa sahaja nasihat, kalau kita datang cerita apa-apa benda pun, maka nasihat mereka ialah bertaubat banyak-banyak pada Allah. Masalahnya yang berlaku pada masyarakat ialah bila kita sebut bertaubatlah banyak-banyak, orang kita ni dia akan selalu kata gini, apa salah saya Ustaz? Apa dosa saya Ustaz? Apa silap saya Ustaz? Yang Ustaz nak suruh saya taubat ni. Saya datang mengadu cerita masalah keluarga saya. Saya banyak terima macam-macam pengaduan orang. Ya. Saya juga manusia biasa. Kan? Ini cerita kehidupan. Ya. Apa kaitan dengan taubat? Kita lupa. Taubat itu ialah kembali merujuk segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan racun-racun, ya, hadangan-hadangan. Allah buang semuanya. Simpulan-simpulan yang mengikat, Allah leraikan. Kesusahan-kesusahan, obstacles, hadangan-hadangan, benda yang menyekat kita, Allah lancarkan semua. Itu asbab daripada taubat, kehidupan kita menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita lihat, ya, ayat yang kedua kita petik daripada suratul Maidah, ayat yang ke-39. Okey. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور rahim. Allah sebut jelas terang, lagi bersuluh, ya. Faman taba, barang siapa, maka barang siapa taba, yang telah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, min ba'di zulmih, lepas daripada kezaliman yang dia buat, lepas daripada kejahatan yang dia lakukan, wa aslaha, dan dia telah memilih jalan yang baik, jalan yang elok, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yatubu alaih, ya, dia yakni Allah menerima taubatnya, menerima taubat ke atas orang tersebut. Allah Taala terima taubat ke atas orang tersebut yang melakukan pelbagai kezaliman. Zalim ni apa? Zalim ni meletakkan perkara yang tak sepatutnya di tempat yang tak sepatutnya. Perkara tu tak patut diletak pada tempat yang tak patut. Berbeza pula dengan adil. Adil meletakkan perkara yang sepatutnya di tempat yang sepatutnya. Bubuh kataan tidak dengan tak letak kataan tidak aja. Kalau tak ada perkataan tidak, itu adil. Kalau ada perkataan tidak, itu zalim. Ya. Contoh Allah Ta'ala sebut. Zalim ni dalam Quran dibawa dalam pelbagai versi. Ya. Ada zalim di situ, kita kata penindasan. Ya, penindasan kita kena faham ialah bukan keadilan. Kita apalah. Tapi apa pula zalim dalam perkara yang dinyatakan oleh ayat ini? Iaitu dalam suratul Luqman. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Saya potong ayat nah. Wahai anakku yang ku kasihi, la tusyrik billah, jangan kamu syirik dengan Allah. Jangan kamu mendua-tigakan Allah. Jangan kamu sekutukan Allah. Okey, tak apa. Hujung ayat tu dia bunyi apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu la zulm,
La zulmun itu artinya sungguh-sungguh zalim. Azim, yang sangat besar. Itu dia. Dah la zalim dah. Ada lam kat depan tu, la zulmun tu yang sungguh-sungguh zalim. Datang pula penekanan yang kedua. Azim, dua kali Allah menyatakan, emphasize dengan izin ya, kataan bahasa Inggeris tu, penekanan. Sungguh ni, kalau kita tanya orang, sungguh ke ni? Sungguh. Ya ke? Sungguh-sungguh ni. Tengok dua kali sungguh dah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kezaliman di situ ialah patutnya menyembah Allah, meletakkan Allah pada kedudukan, bukan bertempat. Allah Ta'ala bukan cerita bertempat, ada duduk-duduk, bukan. Nak nyatakan bagaimana keberadaan penyembahan Allah Ta'ala itu tidak boleh disembah bersama dengan benda yang lain. Tak boleh letak dengan Allah, tak boleh. Jika kita meletakkan penyembahan tersebut, ya, maka di situlah syirik yang berlaku sebenarnya. Macam mana? Ya Allah, kita sembah Allah dah, salat dah subuh, sebelum tu siap qiyamul lail lagi, siap kita munajat dengan Allah, kita merayu-rayu meminta-minta, ya. Kita pun dah selesai semua, pakai baju semua, ya. Kita pun lalu pergi satu tempat, ada satu busuk. Contohlah ni, cerita contoh. Cerita contoh tak apa. Nak mereka contoh ni tak apa. Bukanlah kata ini kisah benar. Tak boleh lah, itu pun bohong. Ini cerita contoh. Habis solat semua nak pergi tempat kerja sekejap lagi. Maklumlah hari ni hari PKP 2.0 yang pertama, ya. Darurat yang hari pertama pula, ya. Kita pun lalulah satu busut, kawasan ada busut. Orang cerita busut ni ada yang menjaga ni. Jadi orang tu pun dia sebut, "Hey busut, aku nak tumpang lalu ni, ya. Aku nak tumpang lalu ni wahai busut." Ataupun dia kata, "Hey tok nenek, anak cucu nak tumpang lalu." Tu dia. Siapa datuk dia? Siapa nenek dia dekat situ? Sejak bila dia berketurunan jin? Dia minta dengan siapa tu? Minta pertolongan dengan jin, syaitan, na'udzubillah. Mereka juga makhluk Allah. Tapi kena fahamlah, takkan tak boleh minta tolong anak kita, atau anak kita nak minta tolong kita, minta tolong ayah kita, ya. Itu tak ada masalah. Kena faham, minta tolong di sini dalam bentuk ubudiyah, penyembahan. Kalau dia tak sembah, maka mudarat akan berlaku. Dia ingat macam tu, maka itulah berlaku kezaliman yang sangat besar, ya, dalam akidah. Itu dia. Nak bagi tahu. Lepas tu, Rabbana zalamna anfusana. Doa Nabi Allah Adam AS, minta maaf sama. Nabi Allah Adam ada berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu dia. Menzalimi di situ bagaimana? Tak meletakkan perkara pada sepatutnya di mana? Sepatutnya kami tak mendekatilah pokok tu. Itu dipanggil tarkil aula. Ya, meninggalkan, tarkil aula ni meninggalkan satu benda yang patutnya seorang Nabi tak buat. Ya, patut tak buat. Jadi orang tanya dosa tak? Dah, tak dosa. Para anbiya mursalin tak dosa. Salahkah dia buat tu? Tak, jangan kata gitu, ya. Ada bahasa dia. Ada bahasa dia. Jadi hadirin rahimakumullah, pada bahasa itu ada yang sama, kita boleh direct terus, ada yang tak sama. Sekadar tambahan ilmu sisipan untuk kita nanti boleh memperluaskan perbincangan dan menambah pengetahuan. Okey. Jadi perkara tu dah berlaku, Jadi kami dah buat sesuatu benda yang tak patut kami buat sebenarnya. Yang patut kami buat ialah jangan mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan kamu berdua jangan mendekati pokok ni. Fatakuna minadh zalimin. Kalau kamu mendekati pokok ni, ya, maka dua orang kamu tu dah menjadi orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang sepatutnya. Itu dia. Jadi hadirin rahimakumullah, itu zalim. Wa aslah, lepas orang itu dia tahu dia zalim, dia perbaiki diri. Macam mana cara nak memperbaiki diri? Allah Ta'ala bagi tips di situ, ya. Fa innallaha yatubu alaih, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan orang itu. Dia taubat dah. Clue dia apa? Clue dia mai dulu, aku akan buat apa? Aku akan bagi taubat. Ya, aku akan terima taubat, bagi taubat pada aku akan terima taubat ke atas kamu. Ya. Sesungguh-sungguhnya Allah Ta'ala itu Ghafur, Maha Pengampun.
Rahim, Maha Pengasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, masa kita mungkin tidak mengizinkan lama-lama, akan tetapi insya-Allah tabarakallah kita akan teruskan dengan dalil yang berikutnya. Ya, insya-Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, seterusnya Allah berfirman dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Jangan keliru Quran ini ya. Contoh kita kena sebut betul-betul je. Contoh surah An-Nas. Ya. Surah tu nombor 114, An-Nas. Ada satu surah lagi, An-Nasr. Kena bunyi ra tu. An-Nasr. An-Nasru atau Suratun Nasri. An-Nasr. Alif, Lam, ya. Nun, Sad, Ra. An-Nasr. Sebut betul-betul lah. Suratun Nas. Panjang. Suratun Nas. Suratun Nasr. Beza. Tapi sekali dengar macam sama. Tak sama. Kalau tak jaga sebutan, baca surah Nasr. Ini macam mana satu? Macam surah Syura, ni surah Syura. Ada lagi satu surah nama Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syura. Yang ni, yang satu lagi surah Asy-Syu'ara. Tu dia. Jadi kita tambahan lagi ilmu sisipan yang ketiga. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Apa kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 35? Allah kata, jelas Allah kata, wa huwa, dan dialah, yakni Allah, alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, yang mana dia yakni Allah menerima taubat daripada hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia memaafkan daripada segala salah dan silap, wa ya'lamu ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuatkan. Allahu akbar. Ya. Jadi terima kasih yang menonton semua. Allah Ta'ala tahu kita tonton pagi ni. Allah Ta'ala tahu kita berprogram pagi ni. Allah Ta'ala tahu kita sedang berada dalam kesulitan. Ya, tu saya kata sulit tapi husnudzan. Bukan positif COVID-19 tapi kita positif kepada apa yang sedang berlaku ini. Ya, ini sedang berlaku ni, ini sedang berlaku. Tapi kita boleh ubah tak? Boleh. Kat mana Ustaz? Kan Ustaz kata boleh ni. Boleh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin. Allah Ta'ala dia tak ubah apa tu condition. Satu condition. Apa dia? Apa yang kamu hadapi sekarang ni? Apa dia? MCO 2.0. PKP 2.0. Biasa. Mana biasa, tak biasa. Ya. Pergerakan 10 km, macam-macam lah, adalah peraturan-peraturan dia tu yang diperincikan. Habis tu Ustaz, macam mana kita ni? Kita taubat pada Allah. Ini satu peluang untuk kita banyak kembali menghisap diri kita. Saat lain kita sibuk, mau tak mau kita kena keluar cari rezeki, ya, menyelesaikan segala perkara yang datang. Tapi saat ini Allah Ta'ala kata kerja kamu nak buatlah macam mana pun, tapi berhenti waktu ni. Sebab apa? Ni peraturan yang sedang berlaku. Oleh kerana demikian kita tak boleh buat kuliah agama. Boleh ni pagi ni. Orang kata Ustaz, bukan semua orang boleh pandai guna laptop, guna PC, guna handphone. Yang tak pandai tengok TV. Tengok TV. TV ada apa pagi ni Ustaz? Ada macam-macam program. Tanyalah Ustaz, ada apa lagi program? Ada muskil dan sebagainya lah. Habis tu kita ni, kita tahu guna IT. Kita tengok alternatif yang lain. Nak komplement ke, alternate ke, itu soal kita pilih. Nak sama ada nak melengkap atau nak buat pilihan yang lain. Tapi hari ni kita nak tengok perkara yang menyelamatkan. Kita tengoklah tazkirah Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, dan jangan lupa menyumbang dan share dan like dan komen
dan bagi kita lah perkara-perkara yang mengelok-elokkan. Alhamdulillah. Jadi hadirin rahimakumullah, masa kita saya kena tengok juga ni. Sebab walaupun kita ada sedikit teknikal yang berlaku tadi sikit lah ya. Ala kulli hal, walaupun ada teknikal yang berlaku tadi tu, kita tetap menjalankan tazkirah kita dengan baik, insya-Allah. Apa kata kita tambah lagi 5 minit, insya-Allah kita tambah lagi 5 minit, mudah-mudahan ya. Sikit je lagi kerana saya nak menghurai bila Allah Taala kata dia itu menerima taubat an ibadih, daripada hamba-hambanya. Hamba Allah Taala banyak tak? Banyak. Dosa hamba Allah banyak tak? Banyak. Karimal, seperti pasir di pantai. Wow, pasir di pantai tu jangan ambil sebiji, sebutir pasir, ya. Jangan ambil 2 butir, 3 butir, 4 butir. Ya Allahu Akbar, di pantai itu baru permukaan. Kita belum gali, kita belum korek lagi. Kalau salah ni, kalau dikorek jumpalah. Tapi Allah tak mahu macam tu. Ya, Allah nak hamba dia taubat. Tapi kalau hamba dia tak nak taubat, sengaja tak nak taubat dan mencari pasal, maka segala perkara Allah akan ungkit dan keluarkan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wa ya'fu, dan dia memaafkan 'anis sayyi'at, daripada segala salah hamba dia. Nanti ada orang tanya, ustaz, apa beza sayyi'at, khati'at, dzambun, dzunub? Tu ilmu sisipan yang keempat. Nanti bicara lagi, insya-Allah, pergi mengaji lagi, kita jumpa ya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia tahu apa yang kamu buat. Dia tahu apa yang kamu buat. Kamu buat tu ada salah, kamu buat tu ada betul, kamu buat tu ada yang kurang, kamu buat tu ada yang lebih, kamu buat tu ada yang bercampur-campur, syubhah tak syubhah ya. Jadi macam-macam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adalah orang tanya, ustaz, macam mana? Hari ni macam-macam benda Ada satu bisnes ni support gerakan kristianisasi. Macam mana ustaz zaman sekarang? Saya ginilah, kalau benda tu tak jelas, kita tak tahu, tu satu bab lain. Apabila kita dah tahu, kita taubatlah. Apabila kita tahu, kita taubatlah. Kalau kita tahu jelas macam mana? Dia memang membantu kepada pengembangan benda yang orang bawa syirik pada Allah. Tak boleh. Apatah lagi syirik pada Allah satu bab. Itu dengan Allah. Tambah pula dengan manusia, iaitu orang yang beribadah pada menyembah Allah, ya, mereka meletakkan, kita sebut sebagai apa, ancaman, ataupun meletakkan kezaliman sampai peringkat membunuh, mematikan jiwa yang sedang hidup. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Saya cerita, bukan saya mufti. Kita berhadap dekat mubaligh ataupun pendakwah ini ya. Kita bukannya mufti, tak, jangan buat hukum. Tapi untuk kita sendiri boleh tak? Itu pilihan untuk kita sendiri. Pilihan untuk kita. Kita kata tak maulah join. Sebab apa tak mau join? Dia banyak menyumbang kepada gerakan kristianisasi dan jelas terang bersuluh, ada segala bukti apa semua orang dah tunjuk. Orang kata, ustaz, barangan dia macam mana pula? Barangan dia ada cak halal tak? Ada cak halal. Yakin. Jelas, terang. Jakim dah bagi pengesahan ustaz. Okey, silakan. Pilihan juga. Silakan nak beramal. Tapi saya sebut terang-terang lah. Dulu bukan main bagai nak rak kempen by Muslim First. Bagai nak rak meletup-letup. Mana pergi kempen tu sekarang? By Muslim First. Bukan main berdegang-degang. Jadi senyap, sunyi, bisu habislah semua. Tak boleh. Kempen kena terus berjalan. Kena beli. Dah ada utamakanlah. Saya depan saya ni bukanlah nak ambil kesempatan, tapi bahagian yang menguruskan ini ya, maka kata ustaz, kita tak ada apa-apa tajaan pada ustaz. Tak apa, saya kata. Saya bukan tak berapa-apa nak bayar ni. Tak, bukan. Saya seronok nak menyumbang. Sebab apa seronok nak menyumbang? Mudahan itulah wasilah, perantara jalan untuk nak cari redha Allah. Semua kita ni berdosa. Semua anak Adam ni berdosa. Tetapi Allah kata sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tu dia ada juga sebaik-baik pendosa ada. Yang mana? Yang bertaubat. Ya? Yang bertaubat. Okey. Jadi di hujung-hujung ni saya nak ada ajak semua
hujung kita beramal. Oleh kerana benda ni sentiasa ada selalu di depan lah. Kalau nak yang lagi advance lagi, kena bagi kerak. Nak bagi kerak sana, nak kena bangun ambil pula. Ni coincident duduk kat depan ni. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini satu minyak zaitun. Selalu kita guna dekat ni untuk makan. Makan Ustaz. Makan lah kita guna untuk makan. Makan macam mana? Ambil satu sudu, bismillahirrahmanirrahim, telan masuk terus. Ustaz, kalau kita nak gosok boleh tak? Boleh. Minyak zaitun ini didatangkan khas dari ataupun oleh Olive House Malaysia. Ni Olive House Malaysia. Ustaz, kami nak pergi cari dah pagi ni. Ya. Ini orang Islam buat. Daripada mana? Turki. Turki. Kutri negara Islam. Dia negara Islam. Banyakkah dia bagi kebaikan, kebajikan kepada orang Islam yang lain? Banyak. Dia tolong pelarian Syria. Tuan-puan bagi Turki lah sebelum MCO. Allahu Akbar. Kesian. Mereka ramai duduk dalam Turki. Ya. Bahkan diberi perlindungan. Ustaz, kami tak tahu dah logo Olive House tu. Ini saya tunjuk logo dia. Tu logo Olive House. Mudah-mudahan terang lah tuan-puan lah. Ya. Setting tu saya tak pandai nak buat sangat. Jadi Ustaz orang boleh tolong. Ni dia, hadirin rahimakumullah. Ada berapa produk Ustaz? Berpuluh-puluh produk Olive House ada. Ya. Ditambah lagi dengan dalam rangkaian produk itu, kita sekarang ni buat grup afiat. Kumpulan terjemaah afiat. Kita ada Olive House, kita ada afiat sinergi. Afiat sinergi ni tak ada kat depan ni, kena pergi cari kat dapur. Ya. Apa dia afiat sinergi? Ada granola, ya, ada energy bar dan sebagainya. Cari. Jadi bila kita tengok, aku dah join benda ni. Ada syubhah ke? Tak tahu. Saya tak mau cerita fatwa, saya bukan mufti. Tapi kita boleh fikirlah. Fikir. Tak nak lah. Bila kita datang tak nak tu, ya Allah, aku dah buat satu benda yang membantu untuk gerakkan syirikkan orang ni. Aku tak mahu lah, ya Allah, aku tak mahu. Cerita halal tu satu bab lain. Kan? Kita halal satu bab lain. Kita nak beli ayam daripada orang Cina, boleh tak? Boleh. Beli ya. Boleh beli. Tapi ayam tu dia makan najis babi. Tu dia. Najis babi dituang dalam ladang ayam tu makan. Itu duduk bahagian yang lain pula dah. Haiwan yang makan najis, bagaimana hukum makan haiwan tersebut? Saya sengaja tinggalkan untuk kita pergi mengaji lagi. Ya. Tips dia apa? Tips dia ialah jangan keliru antara jalalah dengan jallalah. Jalalah dengan jallalah. Jadi ada jallalah. Tu kan la tu. InsyaAllah ada rezeki kita bicaralah di waktu yang lain. Masa pun kata nak ambil 5 minit. Masya Allah. Rupa-rupanya ada lagi 2 minit. 2 minit. Oleh kerana ada lagi 2 minit daripada 5 minit yang saya minta tadi, saya tutup dengan satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Taala bagi tahu kepada kita melalui lisan Nabi dia. Ini jadi hadis, ada yang jadi Quran, ada yang jadi hadis tu, ada hadis qudsi, ya, ada sebagainya. Tapi itu semua adalah wahyu Allah yang Nabi bicara pada susunan ayat-ayat Nabi sebagai seorang manusia. At-taibu. At-taibu tu apa dia? Orang yang bertaubat. Isim fa'il ataupun person. Ya, dia taubat. Orang yang bertaubat itu at-taib. Baik. Minadz-dzambi, daripada zambi ni apa dia zambi? Bukan zombie, zambi. Minadz-dzamb. Zambun, datang perkataan min iaitu harf jar, maka dia akan memajrurkan isim ataupun kata nama selepas perkataan iaitu huruf harf jar tadi. Jadi minadz-dzambi kama la dzambalah, seperti mana la dzambalahu, orang tu tak ada dosa baginya. Ya Allah. Orang yang taubat ni sebenarnya dia buat satu perkara daripada dosa dia tu, dia buat satu perkara taubat, yang perkara taubat itu menyebabkan dia tak ada lagi dah dosa yang dia buat. Dalam Islam ada penyelesaian semua. Kita tak nak orang fikir aku berdosa, ya. Secara kita sebut secara hukum
akal yang ada keadilan. Aku berdosa. Macam mana aku nak taubat ni? Tension dengan dosa, bunuh diri. No. Tak boleh. Islam tak ajar macam tu. Islam buka jalan. Siapa buat salah, taubat. Allah terima taubat dia. Dia menyesal. Taubat. Taubat. Sebab tu jangan buat. Kalau buat dah menyesal. Bila menyesal, bunuh diri. Tak boleh. Balik pada Allah. Allah suka orang yang bertaubat. Allah suka. Nabi buat salah tak? Nabi tak buat salah. Tapi Nabi istighfar dan taubat pada Allah setiap hari. Berapa banyak? Lebih 70. Banyak riwayat sebut 70. Ada yang lebih pada 70. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Menutup bicara kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berzikir agar ada manfaat dan barakat. InsyaAllah bersama-sama kita. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. 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 Sama-sama kita berdoa, mudahan hari ini walaupun hari pertama MCO 2.0, PKP 2.0 ditambah pula dengan pengisytiharan darurat yang telah pun diperkenankan oleh Kebawahuduli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong, kita terima dan kita positif pada minda, bukan penyakit COVID-19 na'udzubillah min dzalik, bukan, dan kita husnudzan, sangka baik dengan Allah, dan kita teruskan kehidupan kita dengan sedikit dengan izin perkataan Inggeris adjustment atau ubah suai. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya mufahhima Sulaimana fahimna. Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibal. Yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ya Nasir, Allahumma ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma yassir umurana. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir umurana. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir umurana. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir umurana. Rabbi tamim umurana bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datang padamu pagi ini mendoakan sesuatu, yakni meminta-minta daripadamu. Ya Allah, sesuatu itu terlalu banyak yang kami minta. Wahai Tuhan yang maha memperkenankan, wahai Tuhan yang namanya mujib, ya Allah ya mujib. Wahai Tuhan yang maha menerima taubat, ya Allah ya tawwab. Perkenankan hajat kami dan terimalah taubat kami ya Allah. Kami hamba berdosa ya Allah, berikrar diri di hadapan-Mu bahawa tiada yang akan dapat mengampunkan melainkan Engkau sahaja. Ya Allah, andai Engkau terima permohonan taubat kami ini, itulah selayaknya bagi-Mu ya Allah. Dan sekiranya Engkau menolak permohonan ini, kepada siapa lagi kami akan pergi memohon, meminta, menambahkan kasih, melainkan kami akan balik hanya padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jangan lupa pesanan-pesanan yang baik tadi, dan jangan lupa ya untuk jaga diri, kita jaga kita. Oh, sedikit saja pesanan saya tadi tambahan kalau tuan-puan ada
Olive House punya produk di rumah, khususnya minyak zaitun ataupun minyak habbatus sauda. Minyak zaitun ni ada 3 jenis. PMZ yang saya pegang ni, Olive Plus 30X, dan lagi satu Olive Power Up, dan ada minyak habbatus sauda. Tuan-puan boleh guna ya. Minyak-minyak ni kalau saya selalu, yang saya pernah tunjuk, siapa pernah tengoklah, saya titis saja habbatus sauda di tapak tangan, dan ambil setitis saja minyak zaitun, letak di tapak tangan. Yang syaratnya ialah dua-dua mesti original, mesti asli ya, zaitun tersebut, tak nak campur-campur minyak lain. Satu titis minyak zaitun hanya bersama dengan satu titis minyak habbatus sauda. Gosok di tangan kita, tangan kita ya. Kita gosok di tubuh kita, gosok tak ada, sapu-sapu. Saya tunjuk secara ringkas sajalah. Tuan-tuan nak sapu kat kening, kat sendi-sendi tu, terpulang yang itu. Kenapa? Atas pesanan Nabi, kulu zaita, kamu makan minyak ni ya, az-zait, minyak ni kamu makan, wadahinu bihi, dan kamu berlumur dengan ni, ni yang ini ya, fa innahu min syajaratin mubarakah, maka dia daripada pohon yang diberkati. Tentu bila benda itu barakat, kita ambil letak di tubuh kita, barakat itu ada dengan kita, insya-Allah menghindarkan mudarat dengan husnudzan kita pada Allah. Tapi balik i'tiqad kita hanya Allah semuanya yang menghindarkan ya, dan segala-galanya, seperti ayat doa yang kita baca, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Jangan lupa share, like, komen, dan berinfaklah pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.